ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيطلب منك عبادته. وهذه الحالة حالة الفرق كما مر، وفيها يرجع العبد إلى عبادته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وفيها يرجع العبد إلى عبادته وغيرها. قال فيطلب منك عبادته. Maka menuntut ia daripada engkau beribadah kepadanya. Wa hadhihi al-halatu, dan hal ini halatul farqi. Hal ini dipanggil dengan halatul farqi ataupun disebut dengan maqamul farqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqamul farqi ialah maqam yang disebutkan wa idza kunta ma'aka, apabila engkau bersama dengan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita bersama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau wa idza kunta ma'ahu, tu dia panggil maqamul jam'i. Kalau wa idza kunta ma'aka, tu dia panggil dengan maqamul farqi. Maqam farang ialah maqam di mana seseorang masih lagi memandang berasingan wujudnya dan wujud Allah. Puncanya ialah kerana li'adam istighraqika. Puncanya ialah kerana engkau masih belum menenggelamkan diri engkau di dalam Allah. Bila mana engkau masih belum menenggelamkan diri engkau di dalam Allah, istab'adaka. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala istab'adaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut engkau beribadah kepadanya. Ai ja'alaka muta'abbidan lahu. Ketika itu
Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut engkau beribadah kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang duduk di makam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia beribadah kepada Allah. Orang yang duduk di makam masih memandang berasingan di antara wujudnya dan wujud Allah. Kalau duduk di makam ni, Allah suruh kita beribadah padanya. Istab'adaka, Allah suruh kita beribadah pada dia. Ai ja'alaka muta'abbidan lahu, Allah suruh kita beribadah kepadanya dengan makna dia jadikan engkau orang yang beribadah kepada dia. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam ini disebut dengan makam syariat. Makam syariat. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersama dengan Allah, tu dia bagi makam hakikat. Allahumma salli ala sayyidina. Makam hakikat ialah makam seseorang itu sudah selamat daripada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makam tu disebut juga dengan maqamul jam'i, iaitu bila mana seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lagi memandang berasingan di antara wujud dirinya dan wujud Allah. Sebabnya kerana dia sudah tenggelam dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana kita masih lagi bersama kita, sebab kita tak tenggelam dalam memandang Allah, ketika tu buat ibadat. Istab'adaka, Allahumma salli ala sayyidina. Istab'adaka, bila istab'adaka, dia menuntut engkau menjadi hamba dia. Maknanya Tuhan suruh kita buat diri kita jadi hamba dia. Bila dia suruh kita jadi hamba dia, cara dia macam mana? Makna dia suruh kita jadi hamba dia, iaitu dia suruh kita beribadah kepada dia. Maka sebab itu fayatlubu minka ibadatahu, maka dia menuntut daripada engkau. Apa dia tuntut? Apa yang Tuhan nak daripada kita? Kalau kita duduk di makam ni, ibadatahu, beribadah pada dia. Makam ini disebut dengan halatul farqi, kama marra, seperti mana telah dijelaskan sebelumnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fiha, dan di dalam makam ini, iaitu makam fara' ni, yarji'ul abdu ila ibadatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita beribadah kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa fiha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hamba duduk di makam ni, maka kembalilah ia melihat kepada ibadahnya. Makam fara' ni, seseorang buat ibadat, dia kata dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi seseorang yang duduk di maqamul jam'i,
Dia kata ibadahnya Tuhan kurnia. Orang yang duduk di maqamul farqi, dia kata ibadahnya ialah dia yang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ghairiha, iaitu kembalilah hamba itu kepada ibadahnya dan selain daripada ibadahnya, iaitu pada segenap urusannya semua dia kata dia tak kata Allah. Ni kalau duduk di maqamul farqi. Allahu akbar. Qala al-imanul kamilu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan iman yang sempurna itu khurujuka anhu ta'ala bi an la tusharikahu fi syai'in min sifatihi al-mukhtassati bihi. Qala al-iman. Kata musannif, iman, dan iman itu, maksud dengan iman di sini al-imanul kamilu, iman yang sempurna itu, iaitu iman yang sempurna dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut iman yang sempurna, iman yang sempurna dengan Allah. Iman yang sempurna dengan Allah ialah tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Allahumma salli ala sayyidina. Itu disebut iman yang sempurna. Iman yang sempurna ialah iman seseorang, kalau ada iman tu dia tunduk kepada Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Bila mana seseorang itu memiliki iman yang sempurna, maka dia disebut dengan insan kamil, insan yang sempurna. Maksudnya insan yang sempurna diukur pada iman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tujuan daripada kita hidup atas muka dunia. Kita hidup atas muka dunia ni sebab kita nak mendapat iman yang sempurna. Ataupun kita hidup atas muka dunia ni kita nak jadi, kita nak menjadikan, ataupun kita nak memperjuangkan diri kita sehingga kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Insan yang sempurna ialah insan yang imannya sempurna. Kalau imannya sempurna, baru dia jadi insan kamil. Kita harap insya-Allah sebelum kita mati kita sempat dapat. Amin. Insan kamil. Jadi iman yang sempurna ni ialah khurujuka anhu, khurujuka anhu, iaitu engkau keluar daripadanya. Khurujuka anhu, anhu ta'ala, keluar engkau daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya keluar engkau tu maknanya apa? Maknanya ialah keluar daripada memandang diri engkau dan daya upaya engkau. Kita kena berjuang keluar daripada diri kita dan upaya kita. Mana kita tak kata kita. Kita kena keluar daripada kita kata kita. Jadi orang yang masih kata dia, orang yang masih berdiri dalam diri dia, keakuan diri dia, aku. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi keakuan tu kena tumbangkan.
Bila kita dapat menumbangkan aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti kita dah berjaya mengeluarkan diri kita daripada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak, duduk dalam syirik khafi itulah. Kalau duduk dalam syirik khafi, jauhlah selama-lama dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Sekalipun Tuhan dekat dengan kita, kita tak dekat dengan dia. Kalau ada syirik khafi, na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu bila mana kita duduk ataupun kita masih memandang kita, katalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun. Kalau kita masih duduk kata kita, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langkah ataupun situasi yang kita duduk ni, langkah pertama iaitu kita mendapat ilmu. Jadi kita tahu kata situasi memandang diri itu ialah situasi yang kita masih belum dekat dengan Allah. Bahaya tak dekat dengan Allah ni. Sebab tu tengok kalam Tok Kenali, dia sebut jaga-jaga diri engkau masih engkau pandang. Tak, dulu tak faham. Maknanya diri engkau masih engkau pandang tu maknanya engkau bersyirik khafi. Syirik khafi ni tak berasa. Duk kata diri tu tak sedar. Duk kata aku tu tak sedar. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah yang Nabi kata, syirik yang duduk dalam umatku, yang katakan syirik khafi itu terlalu sembunyi. Maksud terlalu sembunyi ialah tak rasa. Tak rasa diri sakit, sedangkan diri itu sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti seseorang nak melihat kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Punya susahnya seseorang tu nak keluar daripada syirik khafi. Dah sudah pasti seseorang tu hanya boleh keluar dengan ilmu pengetahuan. Ilmu lah yang menyuluh kita. Selagi mana kita tak mengaji, selama tu kita duk kata kita. Mungkin mulut boleh kata, tapi hati tak rasa. Kalau mulut boleh kata, hati tak rasa, nanti tak ada apa. Tak ada makna apa. Sebab tak rasa. Tak rasa, tak ada apa. Macam orang kena penyakit COVID. Mandi tak rasa, makan tak rasa, semua tak rasa, tidur tak rasa. Orang puluh lah buat sedap-sedap, tak sedap, tak rasa. Makanlah tapi tak rasa apa, tak ada apa. Bau ni tak bau, punya wangi, minyak wangi, tak bau wangi, tak rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan dekat dengan kita, kita tak rasa. Itu syirik khafi. Sedangkan orang yang tak ada syirik khafi dekat dengan Allah, buat apa pun dekat. Tidur pun dekat, makan pun dekat, rasa dekat Tuhan di hati. Bila mai ujian apa, tahu dah kata, mai dah ujian daripada Allah. Sedap kata Allah hantar ujian mai kat dia. Tapi orang yang ada syirik khafi, ujian mai, ujian Tuhan hantar mai sebab Tuhan nak suruh lepasi ujian tu. Tapi tak faham, pasal tak rasa diri tu hamba. Dah rasa diri hamba, mai ujian, dia kata mai dah ujian, ya Allah. Bila ujian mai ni dia faham lah,
Tuhan nak mendekatkan dia kepada Allah. Maka sebab itu bila ujian main, golongan salafun soleh bersiap untuk melepasi ujian. Sebab siapa-siapa melepasi ujian, naiklah pangkat dia pada sisi Tuhan. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam seminggu kalau tak sakit dia sedih. Dia kata Tuhan tak ingat kat dia. Bila Tuhan hantar ujian, berarti Tuhan ingat kat kita. Berarti Tuhan sayang kat kita. Diuji tanda sayang. Lepas tu Syekh Ibid selalu kata, Allah sayang kita. Tu Tuhan. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Tu passion Allah. Allah Ta'ala bila mana dia kasih pada sesuatu kaum, dia uji kaum tu, dia kasih tu. Pasal apa dia kasih? Bila ujian datang kita lepas, jadi kita akan dihapuskan kejahatan kita. Kita akan dinaikkan, kita akan diberi kebajikan pada kita, dan kita akan dinaikkan pangkat kita pada sisi Allah. Jadi sebab itu rela dan redailah dengan semua ujian. Semua orang ada ujian, tapi tak semua orang faham fiqhul mihnah ataupun fiqhul ibtila. Pasal apa ujian mai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ujian ni teruk, tapi suka bukan berarti kita tak mengusahakan untuk menghilangkan ujian. Bukan kita tak pergi cari ubat. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian ni bercampur dengan antara hakikat dan syariat. Syariat ni luar, hakikat dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena bergabung hakikat dengan syariat. Waktu makan ubat, tak kata ubat bagi lega, kata Allah yang bagi, Allah yang sembuhkan. Baik. Fa anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan, bukan ubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala bi an la tusyarikahu, dengan makna engkau tidak mensyirikkannya fi syai'in, dalam sesuatu, pada sesuatu, min sifatihil mukhtassati bihi, dengan sifat-sifat yang tertentu dengan Allah. Maknanya bila kata Allah menyembuh, jangan duk kata hak lain menyembuh. Jangan syirikkan Allah. Allah yang bagi sembuh, jangan duk kata hak lain. Jangan bersyirik khafi. Kalau demai hak lain, astaghfirullah, minta maaf Tuhan, silap pi kata pula, silap pi rasa pula. Sebenarnya engkau Tuhan, minta ampun, saya minta maaf Tuhan, aku minta ampun pada engkau, silap. Bila main rasa tu dosa, bila berdosa minta ampun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darsa 5, grup infak Masjid Darsa 12, grup infak Masjid Darsa 13, grup infak Masjid Darsa 14, grup infak Masjid Darsa 16, grup infak Masjid Darsa 20, Hajah Rahila binti Muhammad Zain, Taman Nirwana, Ampang, Selangor. Hamba Allah sekeluarga Permatampuh, Pulau Pinang. Hamba Allah Pokok Senar, Kedah. Nurizawati Kamarudin, Ipoh, Perak. Hajah Fazidah Mat Ansor, Sungai Besar, Selangor. Muhammad Yusuf bin Hashim, Lorong Seri, Elok Stang. Hamba Allah daripada Pala Batas, sepanjang hari lahir anak, semoga jadi anak yang soleh, anak yang soleh, amin. Arwah Arifin Kubang Semang, Rosmah Syamsul Bahrin, Simfoni Perdana Puncak Alam. Allah yarham Muhammad Azmin Abdul Hamid, sekeluarga Selayang. Hamba Allah sekeluarga Kundang Jaya. Infak untuk ayah Haji Mak Saleh dan ibu Hajah Mariam, Felda Bukit Tembaga, Kundang Jaya, Rawang, Selangor.
Halimah Harun sedang sekeluarga sedang selangor, hamba Allah. Seterusnya Allah yarham Omar Ahmad dan keluarga Jitra. Terakhir Muhammad Syahir, semoga dipermudahkan temuduga kerja, mendapat kerja yang terbaik, seri kembangan Selangor, amin. Dan terakhir Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bistari Selangor. Kita doakan semua penaja kita, sama ada yang dibaca ataupun tidak, Allah mudahkan urusan lepas dunia, Allah uruskan mereka urusan yang diberkati, diangkat kedudukan mereka pada sisi Allah, dibuka hati untuk menerima ilmu pengetahuan, dimurahkan rezeki, mendapat berkat, mendapat rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga anak-anak jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada mereka sehinggalah mendapat pengiktirafan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga Allah sembuhkan daripada semua penyakit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada bala dan fitnah di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua permintaan-permintaan kita kepada Dia. آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا